Salam Malaysia Madani, 大家好，欢迎收看那巴鲁尼新闻，我叫 Beverly Anastasia Lim。Anugerah Bahasa Kadazan Dusun kepada guru dan pembiayaan kepada pelajar yang mengikuti pengajian Bahasa Kadazan Dusun dicadang untuk diperkenalkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik mencadangkan supaya Anugerah Bahasa Kadazan Dusun BKD dan pembiayaan pengajian BKD di Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI diperkenalkan tahun hadapan. Beliau yang juga Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO berkata, anugerah BKD itu dicadang diberikan kepada guru-guru atau mereka yang telah berusaha memperkasah pengajaran dan pembelajaran bahasa Kadazan Dusun sehingga diangkat sebagai satu mata pelajaran di sekolah dan di peringkat universiti. Saya fikir wajar untuk pimpinan dan juga kerajaan untuk memberi penghargaan kepada guru-guru ataupun kepada semua yang telah terlibat di dalam menjayahkan ataupun dalam memastikan bahasa Kadazan Dusun ini dijadikan sebagai satu subjek di sekolah-sekolah rendah dan di sekolah menengah, termasuklah menjadi satu kertas di dalam peperiksaan dan seterusnya diangkat ke pengajian di peringkat universiti di Universiti Perguruan Sultan Idris dan juga ditawarkan di Institut Perguruan. Beliau mencadangkan supaya pemberian anugerah kepada para pejuang BKD diberikan sempena Karnival Bahasa Kadazan Dusun pada tahun hadapan. Ya, selaku salah seorang pimpinan daripada masyarakat ini, wajar menginisiatifkan anugerah kepada mereka dan pada tahun hadapan saya telah mencadangkan bersempena dengan penganjuran Karnival Bahasa Kadazan Dusun tahun hadapan, kenapa tidak kita perkenalkan anugerah tersebut, dan kementerian saya melalui Yayasan Bing Rakyat sudah pasti akan ataupun boleh menjadi sebahagian daripada pemberian anugerah tersebut, penghargaan tersebut. Menurut Iwan, cadangan keduanya ialah memperkenalkan pembiayaan atau beasiswa kepada pelajar yang mengikuti pengajian BKD di UPSI. Katanya ramai pelajar dari Sabah akan mengikuti pengajian BKD di UPSI dan sudah tentu mereka memerlukan pembiayaan pengajian. Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang berkata, cadangan pemberian beasiswa kepada pelajar UPSI adalah sebagai sokongan kepada universiti berkenaan yang melahirkan guru-guru BKD berkualiti, terutamanya di sekolah menengah. Yang beasiswa itu cadangan saya yang kedua, supaya kita menyokong pembekalan guru-guru ke sekolah-sekolah, terutama di sekolah menengah, di mana pada ketika ini ianya datang daripada UPSI di Perak dan kita tahu sejumlah pelajar daripada Sabah ini akan mengikuti pengajian ini dan sudah tentu memerlukan biaya pengajian, sama ada PTPTN, sama ada beasiswa daripada kerajaan negeri ataupun beasiswa persekutuan. Tetapi sebagai menteri yang bertanggung jawab kepada Yayasan Bing Rakyat, di mana yayasan ini menyediakan bantuan pendidikan termasuk pinjaman beli ubah, kenapa tidak yayasan ini juga menyediakan bantuan kepada bakal-bakal graduan di UPSI bagi pengajian Bahasa Kadazan Dusun. Dan oleh kerana Yayasan Bing Rakyat ini berada di bawah tanggung jawab saya mahu ianya dilaksanakan bermula pada tahun hadapan juga. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas merasmikan Karnival Bahasa Kadazan Dusun dan Majlis Pelancaran Modul Buku Kerja Bahasa Kadazan Dusun tahun 4, 5 dan 6 di ITCC Penampang pada Ahad. Turut hadir pengerusi Yayasan Bank Rakyat, Datuk Philip Lasimbang, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Raisin Saidin, Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sabah, Aminah Awang Besar, Pengarah IPG Kampus Keningau, Doti Asing dan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Bahasa Kadazan Dusun, Rita Lasimbang. Program Bahasa Kadazan Dusun di UPSI adalah satu daripada perjuangan APCO sebagai inisiatif melestarikan bahasa dan budaya etnik-etnik di Sabah, khususnya dalam rumpun Kadazan dan Dusun atau Momogun. Usaha memartabatkan bahasa Kadazan Dusun adalah perjuangan berterusan.
Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO, Datu Iwan Benedict berkata, usaha memartabatkan bahasa Kadazan Dusun adalah perjuangan berterusan bagi memastikan bahasa itu tidak hilang di telan zaman. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata, kerajaan menghargai usaha pelbagai pihak termasuk Yayasan Bank Rakyat YBR dan Yayasan Bahasa Kadazan Dusun KLF yang komited memperjuangkan bahasa ibunda itu. Beliau berkata demikian di Majlis Pelancaran Buku Kerja Bahasa Kadazan Dusun tahun 4, 5 dan 6 di ITCC Penampang pada Ahad. Program ini adalah kesinambungan dalam menerbitkan modul buku kerja bahasa Kadazan Dusun yang terbaik khusus untuk murid tahun 4, 5 dan 6 bagi membantu mereka membudayakan bahasa ibunda. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua yang terlibat di dalam penyediaan modul ini, termasuklah daripada Yayasan Bahasa Kadazan Dusun, termasuklah guru-guru di Jabatan Pendidikan Sabah, dan termasuk juga Yayasan Bank Rakyat yang telah membiayai penerbitan buku kerja ini. Dan saya amat yakin buku kerja ini nanti memberi manfaat kepada guru-guru dan juga murid-murid yang terlibat dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa Kadazan Dusun di seluruh Sabah. Beliau amat teruja menyaksikan modul buku kerja bahasa Kadazan Dusun bagi tahun 4, 5 dan 6 dihasilkan kurang dari 6 bulan sahaja dengan penglibatan YBR melalui kerjasama KLF. Iwan yang juga ahli Parlimen Penampang berkata, program hari ini amat dekat di hatinya dan bahasa Kadazan Dusun adalah perjuangannya dalam memartabatkan pendidikan negara. Beliau menyokong cadangan membawa bahasa Kadazan Dusun ke tahap lebih tinggi di sekolah sebagai mata pelajaran di peringkat peperiksaan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM. Dan pihak pertama yang akan menyokong adalah saya dan pimpinan saya. Dan sekiranya pimpinan saya ini diperlukan untuk menjayakan hasrat tersebut, saya bersedia angkat keperluan tersebut, termasuklah bawah kepada perhatian Menteri sekiranya perlu. Tetapi saya amat yakin dengan komitmen pengarah pendidikan Sabah, saya amat yakin ianya boleh ditangani di peringkat jabatan dahulu. Dan yakinlah saya dan pimpinan saya adalah yang pertama akan memberikan kerjasama sepenuhnya kepada hasrat tersebut. Iwan merakamkan ucapan terima kasih kepada YBR kerana menyokong inisiatif ini dan berharap YBR bersetuju menganjurkan Karnival Bahasa Kadazan Dusun pada tahun hadapan. Sementara itu, pengerusi YBR, Datuk Philip Lasimbang berkata, penganjuran bengkel penulisan modul buku kerja Bahasa Kadazan Dusun adalah satu langkah proaktif dan selari dengan inisiatif global untuk memelihara bahasa ibunda sempena dekad antarabangsa bahasa orang asal di bawah UNESCO. Katanya, YBR sentiasa menyokong pendidikan negara secara holistik dan program sebegini memberikan impak positif kepada guru dan pelajar. Katanya lagi, usaha murni ini adalah satu daripada inisiatif YBR dalam mempelbagaikan cabang pendidikan. Turut hadir Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Raisin Saidin, Pengurus Besar YBR, Syaiful Rizal Abdul Ghani, serta Pengurus Komunikasi Korporat YBR, Muhammad Ghazali Zainal Abidin. Penglibatan dalam keusahawanan dan koperasi dapat menoktahkan kadar kemiskinan. Gerakan dan usaha berterusan agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP untuk menggalakkan penyertaan dan penglibatan aktif masyarakat dalam bidang keusahawanan dan koperasi antara usaha dan strategi kerajaan untuk menoktahkan kadar kemiskinan di negara ini termasuk di utara Sabah seperti di Kudat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datu Iwan Benedict berkata, Kudat yang dikategorikan antara daerah termiskin di Malaysia akan mendapat manfaat melalui pelbagai program yang dilaksanakan oleh pelbagai agensi di bawah KUSKOP dan agensi rakan strategik kementerian. Antaranya penyaluran maklumat serta informasi terkini berkaitan dana pembiayaan, program intervensi serta latihan yang ditawarkan oleh agensi-agensi di bawah KUSKOP. Katanya maklumat dan informasi ini disalurkan kepada orang ramai menerusi pelbagai program menarik berkaitan usahawan dan koperasi anjuran KUSKOP seperti Karnival dan Mini Karnival di seluruh pelosok negara. Dan mudah-mudahan dengan adanya program ini
dapat memberi manfaat kepada rakyat Kudat, satu daerah yang dikategorikan sebagai daerah yang termiskin, terutama di sebelah Pitas dan juga Kota Merudu, dan seterusnya kita sama-sama menggunakan gerakan keusahawanan dan gerakan koperasi ini sebagai satu usaha untuk menoktahkan kemiskinan di daerah-daerah di Sabah, termasuk di daerah utara Sabah ini. Iwan berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan mini karnival koperasi dan usahawan peringkat daerah Kudat di dataran Tomborungus, Kudat pada Sabtu. Karnival ini bertujuan untuk mempamerkan produk-produk tempatan di daerah Kudat dan seterusnya mempromosi produk berkenaan sama ada secara fizikal ataupun secara dalam talian. Dan saya amat yakin dengan program seumpama ini, dengan perkongsian maklumat dan apatah lagi disambut oleh rakyat Kudat, program-program keusahawanan dan koperasi itu selepas dijayakan, saya amat yakin jumlah masyarakat rakyat kita yang tersenarai dalam daftar kemiskinan itu dapat diturunkan dan dapat dihapuskan pada masa-masa akan datang. Itulah tujuannya kita mengadakan karnival pada hari ini. Gerakan koperasi berupaya menjadikan negara ini terus kukuh menghadapi pelbagai cabaran. Sebagai pertubuhan yang besar, gerakan koperasi berupaya menjadikan negara ini terus kukuh dan teguh dalam menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Iwan Benedict berkata, usaha berterusan perlu dilaksanakan secara strategik bagi memastikan sektor koperasi terus kompetitif dan kekal lestari termasuk usahawan-usahawan tempatan. Katanya semua pemain industri perlu mewujudkan dan memperluaskan lagi jaringan perniagaan, berinovasi dalam pasaran serta menerokai sumber-sumber baharu yang boleh menambah nilai produk serta perkhidmatan sedia ada. Iwan merasmikan Pejabat Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM wilayah Kudat yang baharu di Kudat pada Sabtu. Beliau berharap masyarakat Kudat dan sekitarnya dapat manfaatkan sepenuhnya pejabat baharu itu untuk memperkasahkan lagi gerakan koperasi. Antara lainnya adalah memberi nafas dan semangat baru kepada perkhidmatan agensi kerajaan ini kepada gerakan koperasi di Kudat. Dan saya ingin melihat respon daripada rakyat Kudat. Mudah-mudahan bertambah koperasi di sini dan seterusnya dapat menjadikan koperasi itu sebagai ruang, platform untuk menambah pendapatan mereka dan mengembangkan perniagaan sedia ada. Selain daripada itu, bukan hanya koperasi tetapi juga usahawan kecil dan sederhana, termasuk penjajah penegak kecil. Iwan yakin pejabat SKM Kudat dapat menerajuk gerakan pembangunan usahawan dan koperasi di daerah itu. Di kawasan Parlimen Kudat ini kita dicakupi oleh dua pejabat SKM. Satu yang berada di daerah Kudat, satu yang berada di Kota Merudu, yang mana sebahagiannya adalah mentadbir koperasi-koperasi yang berada di daerah Pitas yang juga berada dalam Parlimen Kudat. Jadi kalau kita boleh katakan mengikut daerah itu, daerah Kudat ada 70 koperasi, di daerah Kota Merudu yang mana sebahagian koperasinya daripada Pitas adalah sekitar 69 koperasi. Dan saya amat yakin dengan pejabat baru ini boleh menambahkan gerakan koperasi. Menurut beliau, koperasi mampu memberikan sumbangan besar kepada ekonomi negara dan boleh mewujudkan satu rangkaian perniagaan yang kukuh dan mampan. Sehubungan itu, katanya prosedur penubuhan koperasi telah ditambah baik. Sekarang ini 5 orang sudah boleh menubuhkan koperasi. Kita telah tambah baik kaedah penubuhan koperasi supaya 5 orang yang mempunyai kemahiran yang sama. Contohnya 5 orang yang mengoperasikan perniagaan inap desa, homestay, sudah boleh menubuhkan koperasi dan mendapatkan semua kemudahan di bawah Suruhanjaya Koperasi dan Institut Koperasi. 5 orang yang mengusahakan kerap tangan boleh menubuhkan koperasi perniagaan kerap tangan mereka dan melayakkan mereka mendapat perkhidmatan dan bantuan yang berkaitan dengan koperasi di agensi-agensi kita. Jadi semua ini kita telah permudahkan supaya rakyat di negara kita dan hari ini di Kudat
Mudah-mudahan mereka sambut baiklah inisiatif kita ini, supaya bukan hanya 70, tahun hadapan bertambah dan berjaya dapat menjalankan perniagaan mereka. Iwan berkata kementeriannya sentiasa bersedia untuk memberi perkhidmatan yang diperlukan oleh rakyat dengan memperkenalkan skim-skim khas untuk pembangunan usahawan dan koperasi, termasuk bagi membantu penjajah dan peniaga kecil. Antaranya skim pembiayaan usahawan tamu yang dilaksanakan oleh Tekun Nasional, serta 3 program untuk pembangunan usahawan dan koperasi di Sabah. Contohnya bagi peniaga kecil di tamu-tamu, di pasar-pasar malam, kita juga telah sediakan skim pembiayaan usahawan tamu yang dilaksanakan oleh Tekun Nasional, agensi kementerian, khas untuk peniaga-peniaga kecil tamu. Pembiayaan modal untuk mereka berniaga yang kita lancarkan di Sabah pada bulan Mac tahun ini. Seterusnya kita juga telah melancarkan beberapa hari yang lepas satu skim geran usahawan khas untuk Sabah dan Sarawak di bawah program B+ dan juga program usahawan belia di bawah program Tiub. Dan saya sangat-sangat berharap ini disambut oleh rakyat Kudat sendiri, supaya apabila mereka berkecimpung dalam bidang keusahawanan dan menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat Kudat, dan sudah tentu ianya akan meningkatkan pendapatan, dalam masa yang sama dapat mengurangkan insiden kemiskinan di Sabah ini, di daerah-daerah utara ini. Iwan berkata sehingga 31 Disember tahun lalu, terdapat 15,315 koperasi berdaftar di Malaysia dengan keanggotaan seramai 7.3 juta orang dan 16.9 bilion ringgit modal share dan yuran direkodkan. Manakala jumlah aset terkumpul sebanyak 159 bilion ringgit dan nilai perolehan keseluruhan sebanyak 45 bilion ringgit. Turut hadir di majlis ini Ahli Parlimen Kudat Datuk Verdon Bahanda dan Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Suryani Datuk Ahmad serta pegawai-pegawai kanan kementerian dan SKM. Adun Kadamayan Datuk Iwan Benedik meneruskan program Turun Padang menyantuni penduduk di Dun Kadamayan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan Datuk Iwan Benedik yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi meneruskan program Turun Padang menyantuni dan menyampaikan sumbangan kepada penduduk kampung yang memerlukan bantuan pada Sabtu. Selepas merasmikan mini karnival Hari Peniaga dan Penjajah Kecil HPPK di Dewan Kadamayan Square pada pagi Sabtu lalu, beliau meluangkan masa melawat beberapa kemudahan infrastruktur yang siap dibina di kawasan itu seterusnya menyampaikan bantuan. Sumbangan berupa katil boleh laras dan kerusi roda disumbangkan oleh Yayasan Bank Rakyat di bawah Tanggungjawab Sosial Korporat CSR, manakala sumbangan bakul makanan pula disumbangkan oleh Kelab Kebajikan Kadamayan. Iwan berkata program kebajikan itu adalah program keutamaannya setiap kali turun padang di kawasan Kadamayan. Katanya penyampaian sumbangan seumpama itu akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memastikan penduduk kampung yang memerlukan bantuan mendapat pembelaan sewajarnya. Pertandingan sukan membudayakan amalan gaya hidup sihat dan dapat mencungkil bakat baharu. Pertandingan sukan seperti kejohanan bola sepak Piala APCO bukan sahaja membudayakan amalan gaya hidup sihat dan mengukuhkan ikatan persahabatan di antar peserta, tetapi juga dapat mencukil bakat-bakat baru golongan belia dalam sukan bola sepak. Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO Datuk Iwan Benedik merasmikan penutupan kejohanan bola sepak 9-11 Zon A, Kota Belud, Kota Marudu dan Kudat, Piala APCO di Padang Dudan Kampung Piasau di Kota Belud pada Jumaat. Iwan yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kadamayan memuji usaha Exco Pemuda APCO atas kejayaan menganjurkan kejohanan itu. Beliau turut menyokong supaya satu pertandingan diadakan di antara juara-juara 9 zon seluruh Sabah. Karnival bola sepak 9 sebelah bagi Zon A anjuran Exco Pemuda APCO sempena Bulan Hari Malaysia diadakan selama 2 hari berakhir 22 September lalu di Padang Dudan Kampung Piasau dan Padang Layu Kampung Kaung Malan. Kejohanan itu disertai 26 pasukan
Johan menerima hadiah wang tunai RM1,000, tempat kedua RM700, ketiga RM500 dan keempat RM300. Kesemua pemenang masing-masing menerima sebuah piala dan pingat yang disampaikan oleh Iwan. Turut hadir Setiausaha Politik Menteri Kuskop Karl Mosom, Naib Presiden yang juga Ketua Pemuda APCO Felix Joseph Sang. Ketua Pemuda APCO Kota Belud, Jolihimi Saran, Ketua Bahagian APCO Kota Marudu, Jamil Majinkin dan Ketua Pemuda APCO Kudat, Edbury Kohia. Sementara itu, Felix berkata setakat ini 5 zon di seluruh Sabah selesai menganjurkan kejohanan itu. Kejohanan itu bertujuan menyemarakan semangat Hari Pembentukan Malaysia di kalangan rakyat Malaysia khususnya di Sabah. Keunikan masakan tradisional Kadazan Dusun ditonjolkan ropohan homestay Akinabalu di Kota Belud. Ropohan homestay Akinabalu yang terletak di perkarangan Dewan di Lon Tupak, Kampung Purak Ogis, menonjolkan keunikan masakan tradisional masyarakat Kadazan Dusun khususnya di daerah Kota Belud. Pengusaha homestay Akinabalu Hilda Angus berkata, pembinaan ropohan homestay Akinabalu itu adalah atas sumbangan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedamaian, Datuk Iwan Benedict. Beliau amat menghargai sumbangan berterusan Datuk Iwan kepada kaum ibu di kampung berkenaan. Katanya kemurahan itu akan digunakan untuk menganjurkan pelbagai program untuk mempromosikan lagi masakan tradisional masyarakat Kadazan Dusun. Hilda berkata demikian ketika ditemui semasa karnival makanan tradisional anjuran Persatuan Homestay Akinabalu di Kota Belud pada Sabtu. Karnival makanan tradisional Kadazan Dusun dianjurkan buat julung kalinya sempena perasmian ropohan homestay Akinabalu. Antara program disediakan ialah pertandingan masakan tradisional yang unik kerana peserta memasak menggunakan kayu api. Makanan tradisional yang dipertandingkan pada karnival itu antaranya bosau, linangatan atau nasi bungkus menggunakan beras tadong dan keladi, linipit atau ikan sungai bakar, bintanok atau sayur daun keladi dicampur dengan bosau, hinava, jeruk bambangan, jeruk tuhau dan serunding tuhau. Menurut Hilda, antara objektif penganjuran karnival itu adalah untuk memperkenalkan masakan tradisional Kadazan Dusun kepada generasi muda termasuk pengunjung luar yang menginap di homestay-homestay Akinabalu. Sementara itu, pengusaha homestay Akinabalu Irene Tion berkata, perancangan seterusnya ialah menganjurkan tamu tani untuk membantu ahli-ahli persatuan yang juga petani menjual hasil pertanian mereka. Hadiah pemenang pertandingan masakan tradisional disampaikan oleh Datin Koni Parantis, isteri kepada Datuk Iwan Benedict, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, merangkap Adun Kedamaian. Wan An